الله الحمد لله العلي الكبير العزيز القدير أبدع خلقي وأحكم التدبير له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير وسراج المنير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المغاوير والتابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله وأتيهم اتقوا الله والمتقون بربهم يؤمنون والمتقون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والمتقون على اللغو معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون ولأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sedang jemaat yang dihormati oleh Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya selaku kita menjadi hamba kepadanya. Dan sesungguhnya orang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhannya, ialah orang mukmin. Dan juga orang takwa itu ialah sentiasa berebut-rebut di dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka itu selalu mendapat kemenangan dalam rebutan mereka untuk mereka menjadi satu orang yang takwa yang berjaya. Orang yang bertakwa apabila menyebutkan Al-Quran maka wajilat qulubuhum, gementar hatinya. Wa tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana, apabila membaca Quran kepadanya maka iman mereka lebih bertambah. Itulah sifat orang yang bertakwa, yang mana Allah janji dalam suratul Mu'minun ialah orang yang mendapat warisan, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita minta kita bersama menjadi seorang takwa supaya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kita pada hari ini, kita selalu nak dengar berkenaan dengan Talmud, iaitu satu kitab Talmud. Kenapa kitab Talmud? Dan kenapa zahir kitab Talmud? Walaupun di awal-awal kitab Talmud itu ialah kitab riwayat daripada sahabat-sahabat Musa yang mana mendengar Musa. Tetapi pada kurun yang pertama, kita kata Talmud itu belum lagi menyeleweng. Naik kepada kurun yang ketiga, kita kata belum lagi yang menyeleweng. Apabila satu padri, kita katalah padri orang Yahudi daripada Faransa, dia tengok kemajuan. Apabila mereka tengok kemajuan, dia kata kita cuba-cuba menukar dan menyelewengkan apa saja yang boleh kita dihuraikan dalam kitab Taurat. Sebab asalnya kitab Taurat daripada kurun 3 hingga sampai kurun yang ke-6 mereka selesai kitab Talmud itu. Kita nanti dengar apakah selak-belak di dalam kitab Talmud. Kita katalah, sedang jemaat yang dihormati sekalian, kita katalah
kitab Taurat itu ialah kitab wahyu daripada Allah, menjadi satu kitab, sebuah kitab, iaitu Taurat. Menyerupakan, dia kata ada rupa suratul rup lem, kalau bahasa Sia kata เป็นหนังสือหรือว่าเป็นคัมภีร์ที่เป็นรูปเล่ม Kitab Talmud itu asalnya ialah apabila Nabi Musa menajat beberapa panjangnya di Bukit Tursina. Maka di sana apabila Nabi Musa menajat di sana, kepercayaan orang Yahudi katanya di sana Nabi Musa mendapat kitab, satu kitab lagi, iaitu Syafawiyah. Kitab Taurat ialah menurun melalui kitab sebuah. Maka kitab Talmud ialah kitab yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Nabi Musa membentuk Syafawiyah, iaitu bentuk ปากต่อปาก เป็นหนังสือปาก แต่หนังสือเตารอดนั้นเป็นหนังสือรูปเล่ม Inilah yang menjadi satu ช่องโหว่เพื่อที่จะให้ชาวยิวในศตวรรษที่3นะชาวฝรั่งเศสที่เป็นนักบุญนะที่เป็นนักบุญแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแรบไบนั้นก็คือนักบุญของยิวก็พยายามที่จะดัดแปลงคัมภีร์เทารอดพยายามที่จะดัดแปลงเรื่องเล่าหรือว่าการบอกเล่าในคัมภีร์ตัลมุดนั้นเพื่อจะถูกกับนัฟซูของเขาความต้องการของเขาอันนี้เป็นกิตับตัลมุดถ้าเรามาดูฝรั่งเศสเองในศตวรรษที่4ชาวยิวเองในฝรั่งเศสมีความหลากหลายมากในความเชื่อมีกลุ่มหนึ่งที่ปกป้องความเป็นเตาราตแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่กับตัลมุดที่เขาบอกว่าตัลมุดเดิมตัลมุดเขาasalเขาriwayat daripada sahabat-sahabat, yaitu sahabat yang kita maksudnya ialah sahabat Nabi Musa. Dan satu lagi ialah Talmud yang direka oleh padri Faransis. Maka apabila direka oleh padri Faransis, maka ada satu nas yang dia mengatanya, kita sungguh pun membaca kitab Taurat, kita boleh pahala 1. Kita pasti kena baca kitab huraian daripada Taurat yang dinamakan Musna. Yang dinamakan Musna belum jadi kitab Talmud itu. Yang dinamakan Musna dengan bahasa Inggeris pun dia tulis Musna. Yang dinamakan Musna kalau kita banding dengan kitab Al-Quran itu ialah tafsir. Jadi Musna inilah dibagi congwo izin kepada orang tafsir daripada nas asal. Ini menjadi satu kumpulan yang kedua yang memegang dengan kitab asal. Kitab dia panggil Syafawiyah, walaupun nama dia tu belum lagi Talmud, tapi kitab Syafawiyah. Ini orang panggil Klum Kisah. Apabila kita membaca kitab Musna, kita akan dapat pahala 2 pahala. Sebab ada di dalam nas mereka satu bentuk yang membongkarkan supaya longgar benda tu boleh set komun masuk dalam tu supaya boleh hurai kata orang yang membaca kitab tafsir lebih baik daripada kitab Taurat. Mana kata kitab Musna ni lebih baik, mana boleh pahala. Dan apabila datang kurun yang kelima, selalu kitab Musna itu dicela, dicica, kerana
tidak sama dengan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang telah dihuraikan di dalam kitab Taurat. Kadang-kadang di dalam kitab Nabi Musa dia kata orang berzina kena rejam sebagai Islam. Tetapi dia berubah menjadi kena apa ni? Boy. Kena rodeh, kena piak 100 roteh. Nah, kena roteh 100 roteh, sama ada lelaki dan perempuan. Keadaan ini berlaku semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Quraizah. Yang mana Bani Quraizah itu ialah orang terkaya dan ada hormat di Madinah di masa itu. Sebab kayanya ialah daripada satu bani, ialah Bani Quraizah. Di sini apabila berlaku di masa Rasulullah, dia cuba untuk menghuraikan atau merendahkan rejam itu kepada rotan, 10 rotan. Yang mana berlaku di masa kurun yang keempat lagi, kurun miladi yang keempat. Jadi Rasulullah bangkit di atas bumi ini, kurun miladi ialah kurun yang kelima. Itu benda berlaku sebelumnya. Jadi puak dia tu terbagi berpuak-puak. Jadi sekiranya kita cerita kitab Musna itu, sekiranya kita cerita kitab Musna itu, maka mereka itu diukubah, direnda, diberi ukubah dan direnda, dan mereka itu akan masuk neraka. Dia bawa dalil dia dalam dia reka-reka dalam kitab Musna tu. Lama-lamanya Musna tu dibilangkan namanya ialah Talmud. Dibagi namanya ialah Talmud dengan secara rasmi, Sedang jemaat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kata kitab Musna, tetapi ada huraian satu lagi yang paling orang panggil yang paling buruk di segi mereka. Kita kata di segi orang Islam itu buruklah. Dia kata baik di segi mereka. Ada kudus. Nah, mi kuam satsit kwa namanya Kamara atau Jama Kamara. Kamara satu kitab lagi yang paling mulia di sisi dia. Mana ada dua kitab, Musna dengan Kamara. Apabila berbalah pada kurun yang kelima, di antara orang Yahudi semua, di situ dia ada bangkit orang Nasara, ialah Nabi Isa alaihissalam. Jadi sini ada perbalahan, ada gaduhan. Maka padri-padri mereka yang terakhir pada kurun yang kelima menyatukan dan letak namanya ialah Talmud. Sedang jemaat yang dihormati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada kita dan cerita kepada kita di dalam Al-Qurannya tentang suka menyelewengnya orang Yahudi. Tidak suka duduk di atas nas yang asal dan tidak suka duduk di atas nas yang betul. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-46, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'iyan layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan setengah yang paling banyak daripada orang Yahudi, dia suka yuharrifuna, dia suka tukar bitburn qamun. Yuharrifuna al-kalim, itu dia suka menyelewengkan daripada nas asli daripada kitabnya, ialah kitab Taurat.
an mawadihi, daripada tempat-tempatnya. Ini Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita. Wa yaquluna, dan mereka berkata, kami mendengar tetapi kami melawan. Nah, sami'na walakin aswaina, kami lawan. Dan kamu ya Muhammad asma, ni benda di Madinah dah. Nah, masa kurun yang Nabi kita dah datang di Madinah daripada Bani Quraizah. Dikata mu dengarlah saja Muhammad, sebab mu orang baru. Tu. Lepas tu mu dengar ni benda ni ghairu musma'in. Mu buat wisupa dengan mu tak dengar. Mu dengar buat wisupa dengan mu tak dengar. Wara'iyan, mu kena jaga pok kami. Dan juga bi alsinatihim, dengan lidah-lidah mereka, wa ta'nan biddin, dia mengarut khianat kepada agama. Ini dalam surah An-Nisa, ayat lebih panjang lagi. InsyaAllah kita tengok murajaah lagi keadaan orang Yahudi ni, tukar kitab dia, menyeleweng kitab dia. Hingga siapa dia pesan kepada Muhammad, dia nak guna kekuatan ekonomi dia. Tetapi Nabi Muhammad tak peduli kepada ekonomi mereka. Sebab Nabi Muhammad tu ada buat kedai, satu kedai. Dia dulu tu ada kedai Yahudi. Lepas tu Nabi Muhammad buat kedai. Jadi dia mempakat tak pergi beli, sebab dia orang Arab, orang Yahudi sikit. Tak pergi beli kedai dia. Pergi beli di pasar orang Islam, iaitu hak Nabi buat. Dulu orang Islam, orang Arab duk beretai duit Yahudi pergi nego dengan reba berkali-kali ganda. Tetapi orang Yahudi sekarang jadi orang Islam tak ambil. Jadi pergi pakat duk tolong-menolong sesama sendiri. Apabila nak pergi nego, dia menolong sama sendiri dengan tidak ada laba dan tidak ada tambah duit daripada asal. Ambil nyak tu, winyak tu. Orang panggil masuk di dalam keadaan tolong. Sahabat Nabi nak buat benda ni, Nabi akha dulu, mempersaudara dulu. Menjadi satu orang Abdullah, Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ubad, dengan Sa'ad bin, saya tak ingat Abdul Rahman bin Auf dengan seorang sahabat Ansari nama Sa'ad. Ya di situ pakat tolong menolong. Pakat tolong menolong. Jadi tak kena bergetar duit orang Yahudi. Sini kita nak cerita tentang orang Yahudi. Dia berlaku zina. Orang kaya dan orang kehormatan, iaitu pemuda, di antara lelaki dan perempuan. Dalam nah asal hak kitab Taurat, sama ada Talmud, hadis dia lah kita kata, sama ada Talmud dah cerita kata orang zina kena rejam sampai mati. Tapi dengan sebab kemuliaan anak muda ni, daripada terakun orang kaya ni, supaya nak jaga, dia pergi royak kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duduk di atas asal. Duduk di atas asal, tak dengar. Lepas tu dia sebagai orang panggil menyelewengkan daripada kebenaran, supaya Nabi Muhammad tu sebagaimana berlaku kepada masa Ali kalah. Masa Ali kalah dengan Muawiyah daripada peperangan Siffin. Dan Ali atas Abu Musa As'ari. Abu Musa As'ari ni dia orang warna. Lepas tu Muawiyah atas Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang Yutasa'ad, orang menukit mikwangkit. Dia cari jalan untuk nak benar Muawiyah. Jadi suruh kalau mu gini-gini moha kedak. Ini orang panggil benda yang berlaku di masa sejarah Islam. Supaya Nabi Muhammad tu dengan benda-benda dia. Apabila sikit saja, tetapi Nabi duduk di atas kebenaran. Sebab Nabi duduk dalam kejagaan. Nabi tak benar. Akhirnya dia kata ghairu musma'in.
Dalam ayat saat ni dia kata, wasma' ghaira musma'in. Mung dengar, hei Muhammad, seolah-olah mung tak dengar lah. Jadi nak hukum di atas orang Yahudi ni, seolah-olah mung tak nampak lah. Yang ni wakwi mung tak nampak lah. Sini jadi ulama memberi tafsir. Jadi orang Yahudi tu apabila dia nak tipu, dia tipu dakpe selalu tu. Nah, kita tak tahu nak contoh lagu mana. Kalau dia nak tipu, dia tipu dakpe dah. Dia tak tipu hak pelik belakang tu. Dia tipu dakpe selalu dah. Sebab dia mengguna kekuatan supaya orang debel. Orang debel dia guna kekuatan. Dia rasa nak tapal, dia kata tak kena, dia kata betul, duduk di dia. Ini ya orang Yahudi ni, dia guna kekuatan ekonomi dia. Itu satu. Dan satu lagi Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadihi yaquluna in utitum haza fakhuzuhu wa in lam tu'tuhu fahzaruhu. Dari dia khianat, yuharrifuna, dia bidbuan kalimah, iaitu kitab Allah Subhanahu Wa Taala daripada tempat yang benarnya, maka dia kata mek dia sudah tipu ni, dia wari nas, wari dalil, wari kamsan ni, pergi ni mek dengan kekuatan dia. Sama ada kekuatan senjata dan kekuatan ekonomi, supaya dah dia guna di atas orang dunia ni. Mung jadi tak patana tipe di mana? Aku nak satu barisan saham kepadamu 10 saham. Masalah ada satu patana tipe di. Aku nak 10% daripada laba Starbucks. Kita klik cari sendirilah dalam komun. Kalau mung jaga orang Yahudi atau Bani Puak Israel di Palestin, aku akan bagi 10% daripada kelabaan Starbucks. Starbucks dalam dunia ni kaya lah. Satu gelas dia tu kalau kita makan di airport tu 180 gelas. Itu Starbucks. Tapi lah ni kena boikot dah. Ini nak royak kata, dia pakai amnat kangen dia pakai amnat kekuatan senjata dan kekuatan askar dia. Itu satu. Sedang jemaat yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia dibagi kitab Talmud itu kepada dua dan dia menyatu semula untuk menjaga fitnah sesama dia sendiri, itu orang Yahudi. Satu kitab Talmud yang dibuat oleh orang Babylon, katanya Babylon tu Iraq. Dan satu kitab Talmud lagi yang dibuat oleh orang Palestin sendiri, iaitu Fadri, orang Palestin sendiri, semasa kurun yang keempat yang kita sebut saat ini. Di sini kita kembali kepada kita. Apabila karut marut mereka, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ummah Muhammad. Dia kata walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ini dia, apabila mendatang kitab kepada mereka, mereka mendapat kebaikan, kebenaran, tetapi mereka mengingkarkan kebenaran mereka, maka mereka lah menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang kafir. Jadi kita yakin di sini sebab orang Yahudi itu adalah orang yang dilaknat. Apabila dilaknat, sungguh pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kejayaan kepada mereka, tetapi di akhir zaman atau di bila masa saja dia akan runtuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi ad-din istafa,
wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fattaqullah ibadallah wa kunu ma'as sadiqin. Sedang jemaat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan dan kita akan digolongkan oleh orang yang benar, iaitu orang shadiqin. Sedang jemaat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kata karuk maruk dalam kitab Talmud tu, lebih kurang kita dengar sini sekadar masa kita yang paling singkat. Iaitu pertamanya, yang pelik sekalinya, hak dia tukar menyeleweng daripada asli yang mana fitrah Allah Subhanahu wa taala, ialah dia kata Tuhan ni mikul sanati mai khoi sombun. Dia kata Tuhan ni tak ada sempurna mana di segi sifat dia. Sebab apa? Sebab dia silap dengan orang Yahudi. Apabila dia silap dengan orang Yahudi, dia panggil malaikat. Dia panggil malaikat, pergi suruh main dengan IKU. Lepas tu dia mengangkatkan ketinggian dan dia meletakkan ketinggian. Apabila Allah Subhanahu wa taala menangis, Tuhan menangis ya. Sebab kesusahan dia silap dengan orang Yahudi itu, dia mengangkat orang Yahudi ini sebagai roh hak Allah Subhanahu wa taala dipilih. Lepas tu dia kata, cuba tengok dalil dalam Quran puak mung ya Muhammad. Dia kata dalam suratul An'am, sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Kalau kita mengikut Qatadah dan Mujahid, tak ada hurai lagu ni. Jadi puak dia hurai kata, dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada mereka dan wasfihin, dan memberi satu tangga, satu tempat yang tinggi kepada orang Yahudi, iaitu kemuliaan. Jadi nak tunjuk kata kekurangan Allah Subhanahu wa taala ada dalam Quran sendiri. Hanya orang panggil hak puak dia kata. Ini satu makna sifat Allah Subhanahu wa taala tu kurang. Jadi Allah hidup main dengan ikan hiu dalam laut. Lepas tu panggil malaikat-malaikat duk main bersama untuk nak mengangkatkan kemuliaan orang Yahudi. Dan kemuliaan orang Yahudi itu Allah angkat sebagai roh Allah. Allah menjadi orang Yahudi. Adapun orang lain tu Allah menjadi dengan sifat yang lain, dengan makhluk yang lain yang boleh dibandingkan hamba-hamba dan menateh dan ikan hiu dan sebagainya. Itu orang lain. Sebab itulah kita boleh nak bunuh, nak denda, nak buat mana dia, nak semulih dia, nak buat apa dia, iaitu dibenar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Talmud itu yang pertama. Sebab itu dia duk semulih orang Islam tu banyak-banyak sangat. Duk kena orang Islam, duk tipu orang Islam. Sebab itu kita nak kata dia janji dia tu, dia silap janji. Banyak dalam Quran sebut. Nak kata gapo-gapo pun dia silap belaka. Yang keduanya, orang Jew tu dia kata Allah Subhanahu wa taala bagi wise, bagi kemuliaan, kebaikan kepada orang Yahudi. Oleh kerana dia ni adalah Sya'bullahul Mukhtar. Dalil kata Allah Subhanahu wa taala wi kemuliaan kepada orang Yahudi ni, dia royak kata orang Yahudi ni dia bijak, dia boleh buat segala-gala. Sama ada teknologi dia boleh buat. Kalau orang Islam ni, orang Arab ni, dia jadi daripada benda lain, bukan jadi daripada roh Allah, dia bodoh, kena tipu semua. Orang Arab tu atau orang mana-mana dalam dunia ni kena tipu semua. Cidik dia tu, dia kata dia boleh buat brand name semua dalam dunia ni yang tak boleh nak ganti. Kalau sekira je satu jihad baju, moleknya, cantiknya, saya tak pandai nak sebut jihad tu. Jadi nak cari baju lain wisupa dengan baju daripada jihad tu, laisa badilun.
Nah, tapi kalau kita mengikut Ibnu Taimiyah kata nak memajukan satu orang ni, nak memajukan satu masyarakat ni, satu mujtama' ni, kalau kita tak boleh makan babi, dia kata benda lain yang lebih banyak lagi boleh makan. Kalau kita tak boleh makan whisky, kita boleh makan benda lain lagi, hak banyak lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Ini orang panggil neukid, hak orang buat tubik daripada Ibnu Taimiyah. Tapi orang Yahudi dia buat satu yang mereka kan semua alat-alat dia ni kola sedap. Aduh, sedap kalau makan dengan raung ketung. Nak banding dengan Fanta atau nak banding hak orang Islam, tak jadi. Kena dengan kola. Itulah orang Yahudi kata dia ni adalah cidik yang dijadikan daripada roh Allah yang mulia. Dan dia juga boleh ambil duit orang dalam kocek orang dunia. Dia cidik, dia boleh ambil duit duk dalam kocek orang dunia. Mari beli hak dia sebagai untuk memberi kekayaan kepadanya. Tengok dunia sekarang. Kita pun tengok nampak juga dah. Tengok dunia sekarang. Mana duit orang Islam, orang mana pun, dia nak cari benda lain tak boleh. Kalau beli kapal tubek, kalau rumah kita kata, wow, no end, lek sama. Minta maaf lah dah. Aku tak saya naik. Aku nak main anak-anak naik. Thai gapo tak tahulah, ikutlah kita kata. Aku tak saya naik ni, aku nak naik ke ni. Boleh pilih ya. Tapi hak benda yang buat tu nak pilih lah tak boleh dah. Semua brand hak dia tu dia buat nak pilih tak boleh lah. Cuba kita pergi makan Starbucks sekali, nak ukur dengan kafe ke mana-mana tu, ya tak sama. Tu nak kata orang Yahudi, dia kata dia ni daripada Sya'bullahul Muqtar. Maka kita rasa sekat ni dulu. Dan banyak lagi yang saya buat satu makalah yang memberi, yang saya kupas menjadi satu kitab dia tu yang dia boleh bunuh orang Islam dan dia boleh buat gumana kepada orang Islam ni, dia selamat. Walaupun dia masuk dalam umur orang Islam, dia hamak orang Islam, dia buat umur dia pun, dia tu masuk syurga juga. Banyak daripada fikrah-fikrah daripada Talmud itu untuk menjadi kemuliaan dia daripada orang-orang yang lain. Maka syurga itu ialah puak dia. Syurga itu ialah hak dia. Banyak saya pilih tengok kelimah tu lebih kurang dalam 20 perkataan yang mengatakan syurga itu untuk orang Yahudi. Sungguh kalau kita tengok tu sebab dia sebut dalam kitab Taurat. Sebab masa dulu gitu tak ada lagi orang Islam, orang Arab, Nabi Muhammad pun tak ada lagi. Ada kitab Taurat Nabi Musa. Jadi orang Bani Israel ni jadi boleh masuk syurga. Orang lawan daripada Bani Israel tak boleh masuk syurga. Jadi dia ambil menyeleweng bit beran betul-betul tu, mari buat kepada generasi dia sekarang. Begitulah daripada apa yang kita dengar. InsyaAllah sekiranya ada salah dan silap, saya minta maaf. Oleh kerana itu adalah pendapat yang saya mengkaji daripada maklumat-maklumat yang ada dalam kitab-kitab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahris ahli Palestin bi'ainika allati la tanam. Allahumma ij'al li ahli Palestin nasrah wal 'izzah wal ghalabah wal quwwah wal haibah. Allahumma ansur ahli Palestin wa sabbit aqdamihim. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma harrir Masjidil Aqsa wajbat kasrahum washfi mardahum wa taqabbal syuhada'ihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni astaudi'uka Baitul Maqdis wa ahlul Qudus wa kullu Palestin. Allahumma inna la namliku li Palestin illa du'a fa ya Rabb
لا ترد لنا دعائنا ولا تخيب لنا رجاءنا وأنت أرحم الراحمين وأنت الغني ونحن الفقراء. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم رد إلينا فلسطين والمسجد الأقصى ردا جميلا. اللهم أنصر ضعفهم وإنهم ليس لهم سواك. اللهم اجعل نار المسلمين تحرق الأعداء. اللهم أنصر شعبة فلسطين على أعدائك أعدائهم اليهود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.